Seorang wanita dia boleh pakai uruhnya 500 gram emas. Dia boleh pakai. Ada setengah negeri kurang 200 ada, 100 ada. Puan-puan boleh pakai 500 gram. Dan saya dimaklumkan ada orang di Pahang pernah pakai berapa? 2 kilo. Ada. Pada badan dia 2 kilo emas. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdir-Mu. Jadikanlah kami sabar menerima ujian-Mu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat. Terima kasih yang berusaha kepada Ustaz Muhammad Azmi bin Usman selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Datuk Haji Halidan bin Mat Daud, Pengurus Persakanan Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang. Yang saya hormati juga Datuk Seri Nur Rashidah binti Muhammad Rashid, Regional Deposit Manager Bank Muamalat Malaysia Berhad. Yang diraihkan juga Cik Faizal Rahim, Pengurus Co-op Bank pertama Kuantan. Yang diraihkan juga Saudara Muhammad Adnan Dolah, Pengurus Rohul Exchange Bank Rakyat Malaysia Berhad Kuantan. Yang diraihkan juga Saudara Muhammad Yusof bin Ibrahim, Branch Manager DRB Highcom Pekan Branch. Seterusnya yang dihormati diraihkan para pengusaha kedai-kedai emas, ejen-ejen produk emas, wakil rohnu, seterusnya para jemputan, wakil-wakil media, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Alhamdulillah kita bertemu dalam majlis apresiasi pengusaha kedai emas dan kolaborasi dakwah zakat negeri Pahang. Kita berjumpa pada pagi ini berkumpul di mana-mana kafe, yang mana bagi yang luar daripada Kuantan, ini merupakan kawasan yang sangat bersejarah. Yang mana tapak yang kita sedang berada sekarang ini adalah tapak kediaman seorang yang begitu terkenal di Kuantan ini, iaitu Datuk Kurnia Setia Bakti Wong Ajang. Yang mana Datuk Wong Ajang ini begitu kayanya dia dulu, sehingga kan sekitar tahun 1920-an ini adalah tapak kediaman dia. Dia memiliki aset yang begitu banyak pada zaman itu. Dia memiliki bangunan 3 tingkat pada tahun 1925 di Kuantan yang menghadap dengan Sungai Kuantan sekarang ini. Dan rumahnya ketika itu antara rumah yang paling moden di Bandar Kuantan, memiliki sistem kumbahan dan juga air terawat yang moden pada zaman itu. Dan ini Jalan Teluk Sisik ni memang rumah dia, selain daripada dia memiliki ladang getah yang begitu luas yang merupakan tapak kepada Sekolah Kebangsaan Sultan Abdullah sekarang. Datuk Kurnia Baptis Wong Ajang ini, satu benda yang kita boleh belajar daripada dia adalah kecintaan dia kepada negeri Pahang dan rumah. Saya tak jumpa lagi satu orang yang menamakan anak-anaknya dengan nama tempat di negeri Pahang. Dia seorang saja. Anak dia yang sulung nama Wong Kuantan. Kemudian ada nama Wong Bulat. Wong Bulat tu Sungai Belat. Dia ambil sepenuh nama. Wong Gambang. Wong Lembing. Wong Pekan. Wong Lipis. Wong Bentung. Wong Jelai. Wong Rau. Dia ramai anak. Anak dia ramai. Anak-anak perempuan dia pun memang dinamakan dengan nama Pahang juga, kecuali seorang saja nama Ruth. Yang lain tu nama Wong Pahang, Wong Beseraf, Wong Pontian. Sejarah dia begitu menarik sekali. Jadi ini adalah tapak kawasan kediaman dia. Banglo dia masih kekal di hadapan. Dulu tahun 90-an, disko. Lepas tu toko kedai perabot, Lila Wadi pun duduk di depan. Sebab itu sebarang usaha untuk merobohkan bangunan ni adalah usaha yang tak cerdik. Orang yang tidak menghargai sejarah. Lain tahulah kita cerita sejarah ini. Hadirin hadirat sekalian. Saya bersyukur pada pagi ini dapat bersama dengan para pemain utama dalam perniagaan berteraskan emas. Walaupun ada yang bukan duduk dalam dunia perniagaan emas, tapi saya lihat warga emas pun ramai juga, emas juga lah tu ya. Dan pagi ini kita berkumpul, pertama sekali kita nak meraihkan para pengusaha kedai emas yang merupakan sebahagiannya adalah pembayar-pembayar zakat. Yang kedua, kita berhasrat untuk menjadikan kedai emas dan juga ar-rahnu sebagai medium sebaran berkenaan kewajipan untuk berzakat
khususnya kepada pemilik-pemilik emas. Dan yang ketiga, kita berhajat nak beri pendedahan kepada usahawan-usahawan emas berkenaan kaedah asas pengiraan zakat emas. Pertama, emas ini dia ada kaitan dengan zakat. Emas adalah salah satu daripada komponen harta yang wajib dizakatkan apabila mencukupi syarat-syarat wajib, dan ini dinyatakan jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan fatwa, bukan pandangan majlis agama, tidak. Benda ini semua disebut sangat jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, Allah memberi amaran kepada pemilik emas yang tidak mahu berzakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan juga perak dan tidak mahu menafkahkannya pada jalan Allah, maka berikan khabar gembira kepada mereka, mereka akan mendapat seksaan yang sangat pedih. Macam mana rupa seksaan itu? Allah Ta'ala perincikan lagi pada ayat yang seterusnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari itu, emas dan perak yang mereka simpan dan guna selama ini akan dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Kemudian diambil cairan panas itu tadi, lalu dibakar, dilekatkan di dahi, pinggang dan punggung mereka. Mana diberikan stempel lah, dicokkan. Ini emas yang awak sayang sangat, nah ambil cokkan pada dahi kita. Hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Kemudian malaikat pun akan kata pada mereka, inilah emas yang awak sayang sangat, siang malam pagi petang tak nak menolong orang langsung. Rasakanlah akibat daripada sifat kedekut kamu selama ini. Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Maka jelas emas adalah benda yang dizakatkan. Disokong pula dengan hadis. Hadis ini begitu banyak sekali. Dan hadis itu kebanyakannya adalah hadis ancaman. Ma min sahibu zahabi wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha. Mana-mana pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, maka illa idza kana yaumal qiyamah, maka nanti mereka pada hari kiamat, suffihat lahu safaiha min nar, mereka akan dibuatkan satu lempengan emas, acuan emas untuk mereka yang dicampurkan dengan api neraka. Kemudian fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan lempeng acuan itu dalam neraka. Fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu, dan akan dicokkan acuan itu pada muka, punggung, pada badan mereka. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Banyaklah hadis-hadis yang lain. Tapi pagi ni kita tak adalah nak menakut-nakutkan. Tidak. Kebetulan hadisnya memang menakutkan. Hadis-hadisnya semua sebagai suatu ancaman bahawa emas ni benda yang dizakatkan. Dia begini ya. Zakat ni ada dua. Satu zakat badaniyah, satu zakat maliyah. Zakat badaniyah ni, ini semua orang buat. Apakah dia? Zakat fitrah. Kalau tak bayar juga memang kedekut betul lah kalau tak bayar zakat fitrah. Setahun sekali saja. Yang kedua zakat maliyah, iaitu zakat harta. Zakat harta ni apa dia? Banyak. Menduduki tempat pertama emas dan perak. Yang kedua wang simpanan. Yang ketiga perniagaan. Yang keempat saham-saham kita. Yang kelima pendapatan kita. Yang keenam pertanian. Yang ketujuh ternakan. Yang ke-8 ma'adin dan rikas. Ini kalau nak urai satu-satu panjang ceritanya nanti. Salah satu yang digarisbawahkan adalah zakat emas. Dia zakat emas ni nanti tuan-tuan akan diberi penerangan lah. Saya ni tidaklah ada local standard untuk menerangkan secara teknikal. Dia emas ni ada zakat. Sama ada emas yang disimpan ataupun emas yang dipakai. Ada orang dia kata, saya pakai, apa saya kena zakat pula? Tak. Ada dia punya perincian dia. Kalau emas yang kita simpan, itu makruf. Orang tahu bahawa emas simpan memang kena zakat.
iaitu emas yang tidak digunakan ataupun dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Yang mana kalaulah nilai emas itu menyamai atau melebihi daripada uruh, berapa? 85 gram kurang lebih, maka wajib zakat sebanyak 2.5%. Cara kiraannya boleh rujuk di kaunter belakang, nanti mereka akan berikan kalkulator. Kiraan mudah 2.5% darab nilai emas yang disimpan. Kalau nisabnya melebihi 21,000 lebih, begitulah, tak pasti sangatlah. Jadi ada cara kiraan lah. Dia kalau tak pandai matematik memang tak kerti nak ngira benda ni. Jadi serahkan pada orang yang pandai. Lebih kurang 22,000 darab 2.5% zakat 500 lebih. Begitulah kurang lebihnya begitu. Itu emas simpan. Kalau emas yang kita pakai, macam puan-puan saya menengok liklak nampak sino-sino tu, itu ada kira-kira dia. Emas yang dipakai ni, apabila dipakai sebagai perhiasan, walaupun sekali dalam tempoh setahun, tidak wajib diberikan zakat. Tetapi jika melebihi uruh, uruh ni adat kebiasaan masyarakat setempat, dan uruh ni tak sama antara satu negeri, nilai kebiasaan adat kita, maka wajiblah zakat 2.5% atas lebihan daripada nilai uruh. Macam kita, uruh kita di Pahang, Pahang ni bagus, antara yang tertinggi nilai uruh dia. Seorang wanita dia boleh pakai uruhnya 500 gram emas. Dia boleh pakai. Ada setengah negeri kurang 200 ada, 100 ada. Puan-puan boleh pakai 500 gram. Dan saya dimaklumkan ada orang di Pahang pernah pakai berapa? 2 kilo. Ada. Pada badan dia 2 kilo emas. Bayangkanlah gagah tak gagah 2 kilo. Dia cabut semua, timbang, terkejut orang tengok. 2 kilo dia pakai. Jadi kalau lebih saja 500 gram, sebab uruh kita 500, jadi kenalah bayar zakat. Cara kiraan, apa yang lebih lah. Contohnya berat emas yang layak zakat, katalah kita pakai 550 gram, lebih daripada 500. Mana dia lebih 50 gram. Jadi zakat wajib bayar 2.5%, mana 50 gram, darab dengan harga semasa. Saya pun tak kerti sangat benda ni. Tuan-tuan perempuan rujuk dengan pakar lah, ada rakan-rakan kita pusat kutipan zakat. Namun begitu, walaupun emas ni benda wajib zakat, dari segi statistik bilangan pembayar zakat emas di negeri Pahang adalah masih rendah. Saya tak pasti statistik yang tepat, tapi saya kira memang kurang daripada 500 orang sajalah daripada ribuan orang Islam yang ada di Pahang ini. Banding jumlah penduduk Muslim, kalau tak sampai 500 ni saya ingat sangat rendah. Sehubungan dengan itulah, salah satu strategi yang dirancang bagi meningkatkan kutipan emas adalah rakan-rakan kita di PKZ ini buat kolaborasi dengan usahawan-usahawan emas yang terdiri daripada pengusaha-pengusaha kedai emas dan juga ejen-ejen jualan emas sebagai medium untuk kita nak minta tuan-tuan puan-puan sampaikan info ini berkenaan kewajipan zakat emas kepada golongan sasar. Dan ini jadi satu dakwah kepada kita lah. Adalah nanti akan diberikan handout, press kit ke apa akan diberikan oleh PKZ. Tuan-tuan puan-puan letak sajalah di kedai tu. Nanti kalau ada pelanggan datang, dia baca, kod dia membayar zakat esok, tuan-tuan dapatlah numpang pahala sikit. Dapatlah dia panggil, kita macam ngempeng korang, tapi tidaklah kayakan kita. Tapi kita dapatlah multiplier effect. Daripada orang tak tahu, jadi tahu. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, Islam ini, dia bukan agama yang bincangkan semayang ban je. Dia bukan hanya membicarakan soal lagi ke Mekah tiap-tiap tahun. Mekah je, hujung hidup Mekah. Mekah. Tak. Islam juga adalah agama yang membicarakan tentang kehidupan dunia. Bagaimana fikir kesusahan orang. Ini bukan nak marah tuan-tuan pergi ke Mekah tiap-tiap bulan. Tak. Jangan sampai tak fikir orang susah. Orang yang ada sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Termasuklah Islam ni ajar bagaimana nak mengurus kewangan. Secara umumnya, pengurusan harta di dalam Islam dibahagikan kepada dua kategori terbesar. Pertama, bagaimana nak merancang harta semasa hidup. Yang kedua, bagaimana nak membahagikan harta selepas kematian. Dan itu begitu terperinci sekali agama kita mengajarkan. Bagaimana nak merancang harta semasa hidup? Banyak. Hibah, wasiat, wakaf,
sedekah, nazar dan bagai-bagai lagi. Bagaimana nak membagi harta selepas pada kita mati? Gunakan kaedah hukum faraid. Dan itu sangat terperinci. Kalau kita tengok inilah, bagus kita jadi orang Islam. Quran itu diajar macam mana nak menguruskan harta yang kamu dapat. Pertama, Islam mengajar kita untuk nak wealth creation. Bagaimana nak menghasilkan harta. Diajar. Sebab itu dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, Allah Ta'ala perintahkan kita, habis je kamu semayang, bertebaranlah kamu mencari rezeki di muka bumi ini. Jangan jadi golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak boleh. Mesti keluar mencari rezeki sekadar kemampuan kamu. Macam tuan-tuan perempuan di sini, mencari rezeki dengan menjadi saudagar emas. Oh, itu luar biasa sekali lah. Saya ingat perkataan saudagar ini perlu dihidupkan kembali. Berbanding guna perkataan usahawan, wan cukup lah. Wannya banyaklah wan yang lain. Saudagar ini lebih manis maknanya. Sebab dia daripada bahasa Parsi, dua perkataan, sau dan dagar. Sau maknanya 1000, dagar maknanya akal. Orang yang saudagar, orang yang 1000 akal. Jadi didoakan oleh orang lah. 1000 akal, 1000 akal, 1000 akal, 1000 akal. Kalau usahawan, wan sajalah usaha dia. Tak ada 2, 3, 4, 5 lagi dah. Usaha wan. Tak ada nombor lain. Tapi kalau saudagar, orang doakan dia 1000 akal. Walaupun bisnes tak jalan, ada 1000 akal dia macam mana dia nak survive dalam bisnes. Sebab itu, tuan-tuan, beruntunglah duduk dalam dunia emas ini. Emas ni, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, tak ada orang atas dunia tak suka emas. Siapa tak suka emas, dia bukan orang. Mudah faham itu ya. Sebab bila Allah Ta'ala sebut, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Allah Ta'ala sebut, aku hiaskan, aku jadikan indah di mata manusia, suka dia kepada beberapa perkara. Pertama, manusia dia suka nisa, dia suka perempuan. Itu normal. Orang laki-laki suka perempuan, itu normal. Bukan satu yang jelek. Yang jelek kalau laki-laki suka laki-laki, itu masalah. Jadi kalau perempuan menghadapi suami yang suka kejap terpandang orang perempuan, kejap. Itu normal. Yang tak normal dipandang budak lelaki lain macam. Oh, itu sakit. Jadi normal. Cuma kontrol. Lepas tu nanti saya terangkan kenapa Tuhan gunakan Zuyyina linnas. Aku hiaskan. Adalah rahsia dia. Yang kedua, manusia suka wal banin. Anak-anak. Itu normal. Suka tengok anak-anak. Macam puan-puan sayang anak, sayang cucu. Normal. Sekarang ni orang kalau ada cucu tak percaya dah ke suami. Banyak cium cucu boleh cium suami rasanya. Tak percaya. Tapi itu normal. Dia suka pada budak-budak kecil. Kalau ibu-ibu lah saya ingat. Kalau tengok anak orang ingat anak sendiri. Sayang dia ke anak dia. Pada anak dia tengok tu anak orang Arab. Anak dia lawa lagi. Pada anak dia pakai spek pun melorot. Spek hidung tak ada. Tapi lawa semacam anak dia. Dia sayang anak. Orang lelaki tak. Orang perempuan kalau tengok anak, ingat anak sendiri. Orang lelaki tengok isteri orang, lupa isteri sendiri. Itu masalah juga. Wal banin. Suka budak-budak. Wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah. Qanatir muqantarah ay al-mal al-kathir. Kata ulama, qanatiril muqantarah ni harta yang banyak. Daripada apa? Zahab wal fiddah. Emas dan juga perak. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, orang manusia paling suka wal khailil musawwamah. Khail musawwamah ay al khail al ra'iyah, iaitu kuda yang berhias. Maknanya suka kenderaan. Macam sekarang kan toke-toke kaya-kaya suka masuk dalam TikTok, kereta besar, buka pintu ngepok macam burung. Itu normal. Orang suka kenderaan. Orang lelaki kejap tukar sportling, tukar steering, tukar apa. Itu normal. Khail musawwamah, kenderaan yang berhias. Yang cantik kenderaan itu. Wal al-an'am, dan suka kepada haiwan-haiwan ternak. Termasuklah juga haiwan peliharaan. Ada orang sayang kucing, luar biasa. Dia pakaikan baju kucing dia.
Dia ada akaun Instagram, ramai pula followernya. Kita pun heran orang follow kucing pula dah. Sayang ke kucing dia. Siap buat drama soap opera kucing. Tak ada kerja agaknya. Dia rakamkan perjalanan hidup kucing dia. Ada kawan saya siap ada klinik. Kat klinik kucing. Kucing dia ada masalah buah pinggang. Dia memang kena selalu pergi treatment. Dia macam jaga mak. Tak apalah, kita tak ada kata salah. Dan itu normal. Sayang haiwan macam kami para asatizah. Kalau dulu orang tanya soalan pasal tahlil, pasal talqin. Sekarang ni pasal mati orang akan tanya, ustaz, kalau kucing saya mati boleh tak buat talqin? Ada. Tanya nak buat talqin ke kucing dia. Sayang sangat. Ada yang tanya kucing nanti boleh tak saya nak hidup dengan dia di surga? Dia tanya, ada soalan-soalan itu. Bila kita kata tak boleh, kucing tak ada di surga. Menangis. Marah ada. Dia suruh juga jawab ada. Ada. Barulah dia gembira. Mana sayang tu, itu normal. Walhars. Suka kepada tanam-tanaman, bunga, pokok yang buat sawit lah. Up down ke tu. Sawit, buat sawit, cara sawit. Semua orang dia suka benda gitu. Allah Ta'ala sebut, Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua benda-benda itu adalah kesenangan hidup. Orang suka. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tetapi kata Allah, di sisi aku ada yang lebih baik lagi daripada itu. Sebab itu kata ulama, ni surah Ali Imran ayat 14. Ulama tafsir dia bincang, kenapa Allah Ta'ala guna zuyina. Zuyina ni mana hiasan. Kenapa digunakan kalimat hias? Sebab hias ini dia tertakluk kepada beberapa syarat. Pertama, benda hias tak boleh lebih. Tuan-tuan puan-puan kalau berhias terlampau lebih, asalnya ada natural beauty, tapi make up tebal sangat, lebih sangat hiasannya, dah sampai muka macam kena penampar, tak lawa dah. Jadi hilang muka macam anak singa dah rupa. Jadi tak lawa. Asalnya dia tu okey je rupa dia. Maknanya, kecintaan kepada 5 perkara tadi, jangan over. Jangan over. Mu sayang anak, jangan sampai tak pergi masjid. Mu sayang isteri, sayang pada wanita, jangan sampai tak cara ke mak. Begitulah, jangan over sangat. Dan jangan tak ada langsung hiasan. Macam kita nak datang majlis apresiasi pagi ni, hiaslah sikit. Baju matching, songkok, stoking apa semua. Takkan nak pakai baju kelawar malam tadi datang majlis. Kita hias sikit lah bagi, bukanlah nak jangok sangat. Nak bagi nampak presentable. Artinya dengan anak-anak, dengan haiwan, dengan binatang, dengan emas. Jangan tak ada sayang langsung. Oh saya tak minat benda ni semua dunia. Tak betul. Kena ada juga. Dan perhiasan mesti pakai di tempat yang sesuai. Jam patut pakai di tangan. Jangan pakai di kaki. Tempat tak sesuai. Songkok patut di kepala. Jangan letak di lutut. Tempat tak sesuai. Maka begitulah dalam kita menyayangi 5 perkara ini. Saya tidaklah nak syarahkan ayat ini. Tetapi itulah yang Allah Ta'ala sebut. Tak ada orang manusia yang normal yang tak suka emas. Tak ada. Dan emas ini pada ketika ini menjadi salah satu aset ataupun pelaburan yang sangat diminati oleh semua golongan. Sebab caranya mudah. Tak kenyah untuk mendapatkannya. Bandingkan kalau kita nak dapatkan aset-aset lain. Nak dapat tanah, rumah dan macam-macam lagi. Tentu saja berbanding dengan itu emas memiliki keunggulan terutamanya daripada segi likuiditi dia. Jadi orang lebih suka untuk nak bermain dengan emas. Dan Allah Ta'ala ciptakan kandungan emas di bumi ini diciptakan oleh Allah cukup untuk kegunaan semua manusia. Cukup. Tak ada yang kita kata tak cukup. Yang ada dia dapat dikorek sekarang ni pun baru 2 kolam Olimpik saja. Banyak lagi yang belum ditemui dalam laut, apa semua. Cukup untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Dan sifat emas ini pula, dia tak boleh dicipta. Boleh cipta, tapi orang tahulah nipu. Dia tak boleh dicipta dan tak boleh dilupuskan semudah-mudahnya. Baik itu dia sampai disebutkan dalam Quran sebagai nikmat besar. Maka sifat emas inilah yang menjadikan dia, sebab dia hebat apa semua, dia diangkat sebagai mata wang yang sebenar dan mata wang yang terbaik sebab nilainya susah nak dimanipulasi. Dan emas juga adalah mata wang yang paling lama bertahan di dunia dan sah laku diperniagakan di seluruh dunia.
Sebab itulah sejak daripada zaman dahulu lagi, emas digunakan sebagai simbol lambang keagungan, simbol kejayaan dan lambang kemakmuran. Sebab itu orang daripada dulu lagi menjadikan emas sebagai ornament ataupun hiasan kepada takhta, mahkota ataupun pada bangunan-bangunan sejak zaman dahulu lagi. Hatta di zaman Nabi SAW yang ketika itu tidak ada mata wang yang proper. Mata wang Islam hanya muncul selepas zaman khalifah atau semasa zaman khalifah. Maka emas ketika itu di zaman Nabi dijadikan sebagai alat tukar jika ingin nak membeli barang. Dan ini berlaku di zaman Nabi SAW. Sebab itu dalam Quran, emas ini disebut sebagai balasan. Balasan baik ataupun reward bagi umat Islam yang beriman dan beramal soleh. Salah satu daripada nikmat dalam surga adalah emas. Nikmat dunia dan akhirat. Dan itu dalam surga Allah Ta'ala menyebut, innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus solihat jannati tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu' wa libasuhum fiha harir. Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di dalam surga itu diberikan kepada mereka perhiasan fiha min asawira min dhahabin. Mereka diberikan gelang-gelang dibuat daripada emas, walu'lu' dan juga mutiara. Maknanya nanti di dalam surga kita semua pakai gelang. Macam tuan-tuan pergi Formula 1 ke pergi ada event akan dipakaikan gelang. Jadi gelang dalam surga pun ada gelang, tapi gelang tu buat daripada emas. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka semuanya dibuat daripada sutera. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 23. Jadi emas digambarkan oleh Allah sebagai salah satu perhiasan ahli-ahli surga. Dan gelang emas di dalam surga ini ada disebutkan juga dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surah Fatir ayat 33 Allah Ta'ala sebut, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu' wa libasum fiha harir. Dan bagi mereka surga yang di dalamnya diberi perhiasan gelang-gelang daripada emas dan juga mutiara. Ini surah Fatir ayat 33. Dan dalam surga juga Allah Ta'ala gambarkan piring, pinggan, mangkuk, cawan semuanya buat daripada emas. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu piring-piringnya dibuat daripada emas. Termasuklah piala-piala. Semuanya dibuat daripada emas. Dan apa yang diingini oleh hati dan disenangi oleh mata. Dan kamu kekal di dalam surga. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Begitu juga di dalam ayat-ayat yang lain banyak. Menyebutkan bahawa nikmat surga itu semuanya dibuat daripada emas. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan ala sururim maudunah, mereka duduk di dalam surga itu di atas tahta kebesaran yang bertahtakan perhiasan. Ulama menafsirkan yang dimaksudkan mansujah biqatbani zahabi wal jawahir. Kita nanti singgah sana pelamin pentah, semuanya dibuat pada emas. Jadi tuan-tuan beruntunglah duduk dalam dunia emas. Dunia surga. Dunia nanti di surga, inilah rupa juga yang kita akan jumpa. Jadi selesai. Yang pertama, agama kita suruh usaha. Dan tuan-tuan telah berusaha dalam satu perkara yang sangat baik, iaitu emas. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kita wealth accumulation. Bagaimana nak mengumpul harta. Ataupun bagaimana nak mengembangkan harta. Harta yang kita perolehi tak boleh kita biar begitu saja tanpa ada usaha nak dikembangkan. Jadi pengembangan harta dilakukan melalui simpanan dan juga pelaburan di institusi kewangan yang bertauliah. Sebab itu Islam menggalakkan kita membuat simpanan
dan juga membuat pelaburan. Apa dalilnya? Surah Yusuf ayat 47 sampai 48. Dia kata Nabi Yusuf, kamu naklah tanam bersungguh-sungguh 7 tahun dan naklah kamu ketam apa yang banyaklah tuan-tuan baca sendiri ayatnya. Baik itu, pertama sekali kita kembangkan perniagaan ini, harta kita dengan menabung. Hari esok pergi ke Bandung, hari lusa pergi Surabaya. Kalau dari kecil kita rajin menabung, kalau besar nanti insya-Allah kita kaya. Selain itu kita kembangkan harta kita dengan perniagaan. Ini pun saya tidak ulas panjang pula ya. Perniagaan ni benda susah. Tak semua orang Allah jadikan dia sebagai bangsa meniaga ataupun orang yang pandai meniaga. Beruntunglah tuan-tuan yang Allah takdirkan jenis keluarga meniaga. Beruntunglah. Yang tak pandai memang tak pandai. Tapi ini tak bermakna orang Melayu bukan bangsa meniaga. Hakikatnya dakwaan mengatakan Melayu bukan bangsa meniaga itu tidak benar. Sebab kalau kita kaji etimologi perkataan pasar dan juga niaga, itu panjang maknanya. Pasar dia bukan istilah Arab. Arab ni dia panggil pasar souk. Pasar ini diambil daripada istilah Parsi iaitu bazar. Bazar menjadikan pasar. Kemudian disebut pada zaman Turki Saljuk dan juga Uthmaniyah dipanggil Pazari. Jadi semua tamadun ini pernah datang ke tanah Melayu, khususnya Kesultanan Melayu Melaka. Di alam Melayu mereka bawa bahasa-bahasa ni, Pazari, pasar. Maka kita dah lama kenal dengan pasar. Niaga juga dia bukan perkataan Arab, perkataan Parsi atau mana-mana kerajaan Islam pasca Kesultanan Melayu Melaka. Niaga adalah perkataan Melayu kuno yang ada pengaruh Sanskrit sebelum dari kemunculan Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dalam bahasa Sanskrit, nigama, dipanggil niaga lah. Niaga itu maknanya tempat berjual. Vani marga ni berniaga lah. Perkataan kita sekarang. Vani marga itu maknanya lebuh pasar. Kalau Panagranti maknanya pasar. Bahasa Sanskrit lama. Panagranti jadi perkataan perniagaan sekarang. Parnaganti. Jadi banyaklah sejarahnya bangsa kita bukan bangsa tak berniaga. Kalau Semenanjung kita, Semenanjung Mas ni, maka huraiannya lebih panjang lagi. Kekayaan muka bumi itu panjang lagi lah huraiannya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, agama kita ini, Al-Quran ini mengajarkan kita wealth protection. Bagaimana nak melindungi harta. Sebagai jaminan hidup kita di dunia, selain daripada simpanan, harta ini mesti dijaga daripada sebarang perkara yang boleh diganggu-gugat oleh orang. Yang keempat, Al-Quran mengajarkan wealth distribution. Bagaimana nak mengagihkan harta. Islam memperuntukkan beberapa cara untuk kita mengagihkan harta. Sama ada masa hidup atau selepas mati. Instrumennya banyak. Wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, Islam mengajarkan wealth cleansing ataupun penyucian harta. Sebagai Muslim, kita tak boleh expect 100% duit itu adalah milik kita. Tak ada, no such thing. 2.5% tetap milik orang lain. Itu minimum lah. Ada orang boleh bagi sampai 10%. Ada yang bagi 50% pun ada. Dia jenis shareholdernya Allah Ta'ala. Jadi dia share itu dengan orang-orang yang memerlukan. Jadi setiap daripada harta kita, ada hak orang lain untuk dibahagikan. Sama ada dengan namanya zakat, ataupun amal jariah, sedekah. Dan ini banyak diuraikan dalam Quran, tanya surah Baqarah ayat 195 dan banyak lagi. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan dan moga-moga ditemukan pada lain-lain kesempatan. Tahniah diucapkan kepada Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Negeri Pahang yang berjaya mengumpulkan para tetamu kita dalam majlis apresiasi pengusaha kedai emas dan kolaborasi dakwah zakat Negeri Pahang pada pagi ini. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.